Assalamualaikum，你好，我叫 Hafiz。我想介绍一下中国文化大学较penting. Okey, saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah adat kaki terikat di China. Secara amnya, permulaan adat ini tidak diketahui secara tepat. Sebab ada yang menyatakan bahawa adat ini bermula pada dinasti Xia. Dan ada juga yang menemui catatan tradisi ini ditemukan sejak zaman dinasti Song. Okey. Itu sedikit. Dan saya akan cerita sedikit mengenai tujuan adat ini. Tujuan adat ini dibangunkan atas pandangan bahawa berkaki kecil adalah lambang kecantikan bagi seseorang wanita. Pada era dinasti Song, adat ini dipraktikkan oleh wanita kelas menengah dan ke atas. Pada dinasti Ming, adat ini dipraktikkan secara meluas oleh wanita suku Han. Tetapi pada dinasti Ming, pengecualian kepada etnis Hakka kerana wanita pada zaman ini dikehendaki untuk turun ke sawah. Pada dinasti Qing, kerajaan mengeluarkan larangan untuk kepada adat mengikat kaki. Tapi disebabkan pengaruh tradisi yang sangat mendalam, larangan ini tidak diendahkan di kalangan suku Han. Okey, seterusnya saya akan bercerita sedikit mengenai cara-cara adat ini dijalankan. Kaki diikat pada anak perempuan yang berumur 5 hingga 8 tahun. Kaki anak perempuan ini akan diikat oleh ibu ataupun para dayang yang berpengalaman. Kaki anak perempuan ini akan diikat 4 jarinya, iaitu kecuali ibu jari kakinya, dan kaki ini akan diikat dengan menggunakan kain yang panjang. Selepas diikat, kain itu akan dijahit supaya dapat menghalang pertumbuhan keempat-empat jari tersebut. Gambar selepas ini yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana bentuk kaki ini diikat. Okey, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang sejarah adat mengikat kaki ini. Menurut pada kajian, adat ini bermula pada zaman kuno China. Budaya ini diamalkan pada zaman kuno China. Disebabkan itu, walaupun amalan ini sangat tidak manusiawi bagi kaum wanita di sana, namun adat ini dapat bertahan selama ribuan tahun lamanya di negara China. Dikatakan adat ini juga masih kekal sehingga sekarang. Okay, baik. Seterusnya, saya akan ceritakan mengenai penentangan terhadap adat ini. Terdapat 5 fasa dalam penentangan adat ini. Fasa pertama iaitu pada dinasti Qing. Dinasti pertama yang mengeluarkan larangan terhadap adat ini kerana adat ini disebabkan adat ini terlalu kuat dari akarnya. Larangan ini tidak menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Etnis Hakka tidak mengamalkan adat ini kerana wanita etnis Hakka perlu turun ke ladang. Suku Manchu juga tidak menerapkan adat ini secara meluas. Okey. Itu fasa pertama. Fasa kedua berlaku di China bahagian selatan, di mana suku Hui yang beragama Islam dilarang tegas untuk mengamalkan adat ini oleh imam setempat kerana adat ini dianggap menyalahi ciptaan Tuhan. Kerana adat ini akan merosakkan anggota badan, terutama di bahagian kaki. Seterusnya, fasa ketiga adalah pemberontakan Taiping.
Adat ini dilarang secara meluas dan tegas kerana kawasan tersebut, kerana pemberontakan itu berasaskan pada ajaran Kristiani yang menolak kebanyakan tradisi Cina yang dianggap kuno. Pemberontakan ini didominasi oleh etnis Hakka. Okey, seterusnya adalah pada fasa keempat, iaitu pada penghujung dinasti Qing. Cendekiawan dan negarawan menganggap tradisi ini penghambat bagi kemajuan negara China kerana tradisi ini melemahkan kedudukan dan kontribusi wanita dalam masyarakat di negara China. Dan seterusnya, pada fasa kelima, iaitu jatuhnya dinasti Qing dan naiknya Republik Tiongkok pada tahun 1911, adat ini mula ditinggalkan oleh wanita di kota besar di bahagian pesisir. Perkara ini atau keadaan ini berlanjutan perlahan-lahan menjala ke bahagian pedalaman. Dan pada tahun 1950, hanya beberapa dusun di Yunnan yang mengamalkan adat ini. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya dah kongsikan dapat menambahkan ilmu kita secara meluas, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.